Kemudian bersempena dengan kita berada di awal Muharram ni, jadi insyaAllah saya akan bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan hari yang akan datang, iaitu 10 Muharram. Jadi ada beberapa perkara yang boleh kita fahami dan kita ambil pengajaran daripada hari Ashura, maksudnya 10 Muharram yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Maksud dalam surah Ibrahim ayat kelima, kan Allah Taala menyatakan kepada Nabi SAW, ingatkanlah mereka tentang hari-hari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi antara hari yang akan menjelang ialah 10 Ashura, kan. Jadi pada 10 Ashura ni kita boleh lihat beberapa perkara yang berkaitan. Pertama sekali ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, walayalin ashr. Maksudnya Allah Taala bersumpah dengan malam yang 10. Jadi Ibnu Abbas dan Imam Tabari dan Imam Yaman dia berkata, yang dimasukkan dengan 10 hari pertama ialah 10 daripada hari awal daripada bulan Muharram, yang hari ke-10 ni ialah hari Ashura. Jadi hari ke-10 daripada awal Muharram ni, mengikut beberapa imam-imam seperti Ibnu Abbas, dia ialah hari yang agung, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakannya sebagai perkara yang disumpah di dalam Al-Quran. Dan perkara yang nak kita bincangkan ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Ashura tersebut, maksudnya pada hari 10 Zulhijjah. Jadi antara peristiwa yang berlaku ialah perkara yang berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya Allah Ta'ala Imam Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya, apabila Allah Ta'ala menguji Nabi Adam dengan beberapa kalimat, maka Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna sehingga habis tadi. Jadi dinyatakan bahawa Allah Taala menyatakan dalam Al-Quran, fataba alaihi. Kemudian Allah Taala menerima taubat Nabi Adam alaihi wasallam. Maka Imam Qurtubi berkata, wa kana dzalika fi yaumi Ashura, fi yaumi Jumu'ah. Jadi peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Adam ialah Allah Taala menerima taubat Nabi Adam pada hari Ashura. Dan yang berkaitan dengan Nabi Nuh, kan, alaihi salatu wassalam, maksudnya dinyatakan di dalam tafsir, maksudnya bahawa Nabi Nuh, kan, alaihi salatu wassalam, semasa dia sudah berada di atas kapalnya, maka kapal tadi mendarat, kan, di atas bukit Al-Judi fi yaumi Ashura. Begitu juga ialah pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram. Dan bukit Judi itu berada di Turki, kan, maksudnya sebagaimana yang kita maklum. Jadi disebabkan Allah Ta'ala menurunkan atau kapal tersebut pada 10 Ashura tadi, maka dinyatakan bahawa fasama Nuhun, maka Nabi Nuh alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura tersebut, wa amara jami'a man ma'ahu bis-shaumi syukran lillahi azza wa jalla. Dan Nabi Nuh memerintahkan semua orang yang berada bersama-sama dengan berpuasa kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam, masih kita maklum adik-beradik Nabi Yusuf tadi, dia kisah yang amat panjang, kan. Maksudnya ada beberapa perkara yang mereka lakukan kesilapan, kemudian mereka sendiri, kan, adik-beradik Nabi Yusuf tadi, mereka berkata kepada bapa mereka, Rabban ya abana astaghfir lana dhunubana, wahai bapa kami, tolong mohon ampun kepada kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami ialah orang yang berbuat kesilapan. Dan apabila anak-anak meminta daripada bapanya, iaitu Nabi Yaqub AS, untuk memohon ampun, jadi Nabi Yaqub berkata, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, aku akan memohon ampun kepada kamu. Jadi Ibnu Abbas berkata, dia melewatkan doanya sehinggalah kepada waktu sahur. Dan daripada Taus, Imam Taus, dia berkata, pada waktu sahur, yang dimaksudkan tersebut ialah waktu sahur pada malam Jumaat, wa wafaqa dzalika lailata Ashura, dan dia bertepatan dengan malam Ashura sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Jadi Nabi Yaqub mengetahui fadilat pada malam Ashura tersebut, dan dia sendiri menangguhkan doa memohon ampun kepada anaknya pada malam tersebut. Dan begitu juga Ibnu Mas'ud. Pada satu ketika, Muharib ibn Disar, dia berkata, pakcikku datang ke masjid, lalu dia mendengar seorang berkata, wahai Allah, kau menyeru kami, lalu kami menyahut seruanmu. Kau memerintahkan kami, lalu kami mentaati. Maka ini ialah waktu sahar,
waktu sahur, faghfirli, maka aku mohon daripada-Mu wahai Allah Ta'ala, ampunkanlah daku. Jadi orang yang mendengar suara tersebut, dia kata suara tersebut datang daripada rumah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi apabila dia tanya Abdullah ibn Mas'ud, dia berkata sesungguhnya Nabi Yaqub melewatkan doa memohon ampun kepada anak-anaknya sehinggalah kepada waktu sahur tadi. Dan daripada Ikrimah ibn Abbas, dia berkata adalah Nabi Yaqub tadi, apabila dia kata aku akan mendoakan kepada kamu, maka dia berkekalan berdoa memohon ampun kepada anak-anaknya pada setiap malam Jumaat selama hampir 20 tahun lebih. Itu dinyatakan dalam tafsir Imam Baghawi radhiyallahu anhu. Dan di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maksudnya apabila Fir'aun ingin menghimpunkan ahli-ahli sihir untuk berlawan dengan Nabi Musa, maka Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair berkata, hari himpunan tersebut diistilahkan sebagai Yaumuz Zinah. Dan dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, kana yauma Ashura, hari perhimpunan. Maksudnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Nabi Musa ke atas ahli sihir. Dan ahli sihir kesemuanya memeluk agama Islam. Itu juga berlaku pada hari Ashura. Dan dalam satu peristiwa yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan segala pengikut-pengikutnya padahal kamu melihatnya. Maksudnya kita maklum Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun apabila Allah Ta'ala membelah laut tadi. Maka itu juga perkara tersebut berlaku pada hari Ashura. Jadi diriwayatkan bahawa satu ketika Nabi SAW datang ke Madinah dan Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura tersebut. Maka Nabi berkata, hari apakah yang kamu berpuasa pada hari ini? Maka mereka menjawab, ini ialah hari yang baik, hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Maka Nabi SAW berkata, kami lebih berhak untuk mengikut Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan agar berpuasa pada hari tersebut. Dan yang berkaitan dengan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, masa kita maklum Nabi Yunus tadi, dia kaum ni tadi telah dijanjikan untuk ditimpa dengan azab. Sehinggalah Allah Subhanahu, kemudian kaum ni tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab yang akan diturunkan di dunia tersebut. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya berhati-hati tidak akan menolak takdir Allah Ta'ala. Wa inna du'a la yaruddul qadar. Sesungguhnya doa yang akan menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Ali berkata, contohnya kisah yang berlaku kepada umat Nabi Yunus. Apabila mereka mengetahui azabnya akan turun, mereka berdoa. Mereka memohon ampun daripada Allah. Mereka bersungguh-sungguh berdoa. Maka Allah telah mengangkat azab tersebut. Dan Sayyidina Ali berkata, وَذَلِكَ يَوْمُ عَاشُورَ, hari Allah telah menyelamatkan kaum Nabi Yunus tersebut juga ialah pada hari Ashura. Dan yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi, kan maksudnya kita maklum Ashabul Kahfi tadi tidur di dalam gua dalam satu tempoh masa yang lama. Dan dinyatakan dalam surah Al-Kahfi, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Maksudnya Allah Ta'ala tadi membalikkan mereka. Membalikkan ke sebelah kanan, kan sebelah lambung kanan, sebelah lambung kiri, sebelah lambung kanan, sebelah lambung kiri. Maka dinyatakan dalam tafsir Baghawi, maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan mereka tadi daripada sebelah kanan kepada sebelah kiri selama setahun sekali. Dan bilakah Allah Ta'ala akan mengubah daripada mereka tadi? Wa qila kana yawmu Ashura yawma taqallubihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memelihara mereka daripada jasad mereka tadi dimakan oleh tanah, ialah pada hari Ashura Allah Ta'ala akan membalikkan jasad mereka. Itu dinyatakan oleh Imam Baghawi di dalam tafsirnya. Adapun yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dinyatakan oleh Imam Qurtubi radhiyallahu anhu di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Maksudnya Imam Al-Qurtubi menyatakan, waqad qila innahu alaihi salam hamalat bihi ummuhu Aminatu fi yaumi Ashura min al-Muharram. Maksud dinyatakan di dalam tafsir Qurtubi bahawa sesungguhnya ibu baginda, iaitu Sayyidatina Aminah, dia tadi maksudnya mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumi Ashura, pada hari Ashura daripada bulan Muharram. Jadi difahami kan daripada situ, dan salah seorang ulama iaitu Ibnu Syahin, kan Abu Hafiz, dia sememangnya menulis satu kitab yang khusus pada fadilat hari Ashura.
Jadi inilah beberapa peristiwa kan yang berlaku pada hari tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa, Allah Ta'ala menyelamatkan umat, kan, Allah Ta'ala mengurniakan rahmat. Jadi hari itu ialah hari yang mempunyai fadilat kan di sisi umat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah amalan yang dituntut kan? Amalan yang dituntut pada hari Ashura tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Maksudnya Nabi SAW bersabda, sekiranya kamu berpuasa pada hari Ashura tersebut, maka aku memohon kan daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tadi akan menghapuskan dosa setahun sebelum daripada hari Ashura tersebut. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Ashura ialah penghapusan dosa selama setahun. Dan daripada hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, kan sekiranya aku hidup, kan Nabi hari Ashura tadi, Nabi berkata sekiranya aku hidup pada tahun ke depan, aku akan berpuasa 9 dan 9 atau hari Taswa' dengan hari Ashura tersebut. Jadi itu beberapa perkara yang dituntut kan ke atas kita bersempena dengan hari Ashura yang akan datang. Kan maksudnya itu ialah perkara yang diagungkan oleh umat Islam, perkara yang diagungkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka jangan sekali-kali kita menganggap ini ialah perbuatan satu kumpulan yang lain. Ini ialah perkara yang tiada di dalam agama Islam, ataupun perkara yang tidak mempunyai kelebihan. Jadi itulah kerugian kan kepada diri kita sendiri, kerana puasa kan pada hari Ashura tadi, hadis ini adalah hadis yang sahih kan dituntut, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kita berpuasalah kan pada hari ke-9 dan pada hari ke-10, dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan kita mohon daripada Allah Taala menyelamatkan umat Islam, kan menyelamatkan negara kita dan umat Islam daripada bala bencana yang menimpa, dengan keberkatan Allah Taala menyelamatkan pelbagai kaum, kan pelbagai umat yang terdahulu pada hari Ashura tersebut. Jadi itu beberapa perkara yang boleh kita kongsikan bersama-sama yang berkaitan dengan kita berada di awal bulan Muharram ni. Jadi yang kita dah bincangkan di awal tadi ialah hadis, kelebihan menghimpunkan 40 hadis dan memelihara akhlak-akhlak hadis tersebut di kalangan ahli keluarga dan seumpamanya. Dan yang kedua kita bincangkan ialah beberapa perkara-perkara yang berlaku kan pada hari ke-10 daripada bulan Muharram, salah satu daripada bulan yang haram di dalam agama Islam. Jadi insyaAllah kita mohon agar Allah Ta'ala memberi kefahaman dan memberikan i'tiqad kan, dan memberikan keazaman untuk kita mengamalkannya. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala yang salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfaz shaykhana Sayyid Sabah dan Hasan al-Husaini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.